Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rohani binti Hashim akan menerangkan bab 11 keimunan manusia biologi tingkatan 4 bagi subtopik 11.1 iaitu pertahanan badan. Kalau kita tengok pada subtopik pertahanan badan ini, kita akan mendefinisikan perkataan keimunan, antigen, antibody. Dan juga kita akan memerihalkan 3 barisan pertahanan badan manusia, iaitu barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan juga barisan pertahanan ketiga. Jom kita belajar sekarang bersama dengan saya. Kita lihat dahulu definisi perkataan yang pertama iaitu keimunan. Keimunan adalah merupakan keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Jadi perkataan yang penting dalam definisi keimunan ini adalah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Seterusnya ialah antigen. Apa dia antigen? Antigen ni adalah benda asing yang memasuki badan kita dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Dan yang ketiga, antibody. Antibody ni apa? Dia adalah protein. Ingat ya, antibody adalah sejenis protein. Protein apa? Protein yang terdapat di permukaan limfosit dan juga protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. So, ada 2 jenis antibody, iaitu satu antibody yang pada permukaan limfosit dan satu lagi antibody yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Patogen. Patogen ni apa? Patogen ni adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. So apa dia mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Dia sangat kecil. Jadi kita namakan dia mikroorganisma. Dan yang last sekali ialah gerak balas keimunan. Dia adalah interaksi antara antibody dan antigen yang menyebabkan antigen dimusnahkan. Ingat, gerak balas keimunan adalah interaksi antara antibody dan antigen. Seterusnya, kita lihat kepada barisan pertahanan badan. Yang pertama, kita tengok ialah barisan pertahanan pertama, barisan fizikal dan kimia yang menghalang patogen daripada memasuki badan. Tindakannya adalah tidak spesifik dan dia berfungsi untuk menghalang patogen daripada masuk ke dalam badan kita. Seterusnya, barisan pertahanan yang kedua. Ia melibatkan proses-proses seperti demam, fagositosis dan juga keradangan. Tindakan barisan pertahanan ini juga tidak spesifik. Dan yang ketiga ialah barisan pertahanan ketiga kita merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit, di mana tindakan barisan pertahanan ini adalah sangat spesifik dengan penghasilan antibody. Kita lihat apakah dia barisan pertahanan badan kita yang pertama. Kamu tengok ada mata, ada air mata. Apa kaitan enzim lisozim dengan air mata tu? Sebenarnya enzim lisozim adalah enzim yang terdapat di dalam air mata, hingus dan juga air liur kita.
Jadi enzim ni adalah sejenis protein juga. Okey, macam antibody tadi. Enzim lisozim ni adalah sejenis protein yang antimikrob. Okey, yang dapat mengurai dan membunuh sesetengah jenis bakteria. Okey, jadi barisan pertahanan kita yang pertama iaitu seterusnya adalah membran mucus. Membran mucus, okey, yang melapik saluran respirasi kita merembeskan bendalim melekit yang disebutkan mucus. Okey, kita dah belajar tentang membran. Okey, ini adalah sejenis membran mucus, okey, yang melapik saluran respirasi kita. Okey, seperti trakea, okey, ni kat sini ni. Okey, jadi ini adalah membrannya. Ini adalah membran ni. Okey, ini adalah membran mucus. Okey, bila dia kata membran mucus, maksudnya dia mengeluarkan mucus. Okey, ni. Mucus ni apa? Dia adalah bendalir yang melekit. Mucus ni juga mengandungi lisozim untuk memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi kita. Seterusnya, mekanisme pembekuan darah. Okey, mekanisme pembekuan darah ni dia menghalang daripada kemasukan bakteria melalui luka. Okey. Asid hidroklorik. Apa dia pula asid ni? Asid hidroklorik ni ada di dalam perut kita. Dia boleh membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. Terutamanya makanan dan minuman yang tercemar. Okey, kita lihat pada organ yang paling besar di badan kita iaitu kulit. Okey, so kulit ni adalah merupakan pelindung fizikal. Okey, dia merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen. Sebab apa? Sebab sifatnya yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Okey, dalam masa yang sama, kita juga ada penanggalan lapisan sel mati di mana permukaan kulit tadi, bila berlakunya penanggalan lapisan sel mati, pertumbuhan mikroorganisma juga tak dapat lama. Bila satu tanggal, dia ikut sekali ditanggalkan daripada kulit kita. Okey, so kulit juga sebagai pelindung kimia. Pelindung kimia di mana melalui perembesan sebum. Okey, dalam sebum ada minyak dan juga asid yang boleh menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Dan yang keempat, kita ada peluh. Okey, peluh ni kita dirembeskan oleh kulit dan peluh juga mengandungi enzim lisozim di mana enzim ini berupaya memecahkan dinding sel sesetengah bakteria. Okey, kita lihat pada barisan pertahanan kedua kita. Apa dia? Demam. Demam ni adalah satu mekanisme di mana barisan pertahanan kedua sedang bertindak menentang jangkitan. Ini sebenarnya semasa kita demam, aktiviti sel fagosit ditambahkan demi untuk melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan. Okey, ini ialah fagositosis. Siapa buat fagositosis ni? Tadi kita sebut tentang sel fagosit kan? Apa dia sel fagosit? Sel fagosit adalah sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Okey? Sel fagosit ni adalah merupakan terdiri daripada neutrofil dan monosit yang merupakan juga sel fagosit. Okey, kita dah belajar tentang sel darat masa bab 10.2. Kita ada sel darah putih dan sel darah merah. Jadi, leukosit adalah sel darah putih. So, jenis sel darah putih yang terlibat dalam fagositosis ini adalah neutrofil dan monosit. Okey, kita lihat kepada proses fagositosis. Apakah dia fagositosis? Ingat ya, fagositosis adalah sejenis proses. Proses apa? Proses memerangkap dan mencernakan mikroorganisma. Oleh siapa? Oleh sel
fagosit. Jadi apabila jangkitan berlaku, apa yang sel fagosit ni buat? Oh, dia bergerak, dia pergi ke kawasan yang dijangkiti tadi, okey, dan dia memasuki bendala tisu melalui liang kapilari. Okey, nanti kita tengok. Okey, dan juga apabila sel fagosit bertemu dengan patogen, inilah yang terjadi ni. Ini. Yang warna merah tu patogen. Apabila dia menemui patogen, apa berlaku? Sel fagosit tadi akan mengepung patogen tu dan enzim lysosim dalam fagosit tadi akan mencernakan patogen tersebut. Ini seperti dalam animasi ini ya. Okey, seterusnya kita tengok satu persatu step by step. Okey, proses fagositosis. Yang first kali kita tengok, okey, sel fagosit ni tadi dia akan mengunjurkan pseudopodium. Okey, pseudopodium ni apa? Kaki palsu dia. Okey, yang ini. Mengelilingi patogen tadi ataupun bakteria tadi. Lepas tu dia akan penginjisan. Penginjisan bakteria akan berlaku. Dia akan masuk membentuk fagosom. Seterusnya fagosom tadi akan bergabung dengan lisosom. Okey. Dia akan bergabung dengan lisosom, di mana dalam lisosom ada lisozim. Okey, enzim tadi dan membentuk fagolisosom. Okey, jadi bila fagolisosom terbentuk, okey, bakteria tadi akan dimusnahkan oleh lisozim dan bakteria tadi akan terurai dan terus, okey, bila dia dah terurai, apa buat lagi? Fagosit pun singkirkan dia keluar, keluar sel. Okey, kita tengok kepada keradangan. Okey, keradangan adalah satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Jadi bahagian yang radang ni biasanya membengkak dan menjadi merah serta berasa sakit. Okey, jadi apa yang berlaku ialah first kali kalau kita tengok, okey, tengok pada gambar rajah, tisu yang rosak tadi, okey, akan membebaskan apa yang dipanggil histamin. Histamin, di mana histamin ni tadi akan merangsang gerak balas keradangan, okey, dengan serta-merta yang mana dia akan menyebabkan pengembangan kapilari darah di kawasan tersebut, di mana akan ada lebih banyak darah yang akan ke kawasan tersebut. Dan kedua, dia akan meningkatkan ketelapan kapilari darah, okey, terhadap sel fagosit. Okey, jadi sel fagosit pun datang beramai-ramai di situ dan juga ditambah pula dengan faktor pembeku yang berkumpul di kawasan tersebut seperti platelet. Okey, jadi mekanisme pembekuan darah pun akan dicetuskan. Okey, sel fagosit pula dia akan menjalankan fagositosis. Okey, ini adalah keradangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada barisan pertahanan kita yang ketiga, iaitu merupakan gerak balas keimunan sel limfosit. Okey, so sel limfosit ni terbentuk di dalam nodus limfa. Okey, ini adalah sistem limfa kita. Okey, ini sistem limfa kita yang ada nodus limfa. Ni semua contohnya tonsil. Okey, ini adalah contoh nodus limfa kita dan dalamnya ada limfosit, di mana limfosit tadi akan menghasilkan antibodi dan antibodi tindakannya sangat spesifik, iaitu kalau kamu tengok, okey, setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung pada antigen yang tertentu sahaja. Okey, ini antibodi pada sel limfosit. Okey, ini bentuk yang telah dibesarkan. Dia akan hanya bergabung pada antigen tertentu sahaja pada tapak reseptornya. Okey. Seterusnya, kamu pernah tak rasa sakit tekak? Okey, pernah rasa sakit tekak macam ni tak? Okey, kita selalu sakit tekak kan? Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya,
Okey, apabila seseorang dijangkiti patogen, sejumlah besar sel limfosit terkumpul di dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan benda asing. Ini menyebabkan nodus limfa membengkak. Contoh kan, kalau ada jangkitan pada tekak kita, okey, kita akan rasa ada benjolan. Itu sebenarnya tonsil kita yang bengkak. Okey, tonsil adalah salah satu contoh nodus limfa. Okey, so limfosit ini dibahagikan kepada dua sel, iaitu sel limfosit T dan juga sel limfosit B. Sel limfosit T ni tadi, dia akan menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Okey. Ni kawasan tonsil tu tadi. Okey, so limfosit T tadi, okey, selain daripada menyerang, okey, patogen tadi, dia juga merangsang. Okey, dia juga merangsang sel limfosit B. Okey, untuk menghasilkan sel memori. Okey, jadi T tadi, dia satu lagi dia menyerang patogen dan satu lagi tugas dia adalah untuk merangsang sel limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Jadi sekiranya patogen yang sama menyerang pada kali yang kedua, okey, dia akan menyebabkan sel memori tadi akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta, dan dalam masa yang singkat kita boleh hasilkan antibodi, okey, dengan kuantiti yang banyak untuk pertahanan badan kita. Okey, so nodus limfa juga sebenarnya, okey, dia mengandungi makrofag untuk memusnahkan bakteria, tisu mati dan juga benda asing secara fagositosis. Okey, kalau kamu tengok gambar tu, gambar yang ni putih ni apa? Inilah dia sel limfosit kita. Okey, dan di bawah itu adalah animasi macam mana, okey, kalau kita tengok macam mana limfosit tadi dia bertemu dengan antigen. Okey, antibodi pada limfosit tadi akan memerangkap antigen pada patogen. Okey. Jom kita explore Creative Virtual Reality bersama saya, Cikgu Hani. Jom. Okey, cuba kamu tengok. Okey, kita tengok depan kita ni. Okey. Kamu imagine kamu tengok ni Okey, ada pelajar ataupun seorang budak yang sedang apa? Main apa? Main bola, kan? Okey, sebenarnya kat mana ni kalau kita tengok? Oh, ini macam taman permainan ke taman rekreasi ni. Sebab ada tempat duduk. Okey, ada tempat-tempat buaian. Okey, so tapi dia seorang-seorang je lah kat sini. Okey, ada jongkit-jongkit tu. Okey, so sebenarnya, okey, kalau kita tengok dia main bola, lepas tu apa yang kita tengok tu? Yang warna hijau tu. Ni, yang bergerak-gerak ni. Okey, dia adalah mikroorganisma ataupun yang dikenali, kalau yang mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, kita kenali dia sebagai patogen. Okey, so sebenarnya kehidupan kita ni dikelilingi oleh patogen seperti bakteria, virus yang sebenarnya menunggu je nak masuk dalam badan kita. Okey, dan boleh menyebabkan penyakit, okey, dan membahayakan diri kita. Jadi, apa yang badan kita buat ialah sebenarnya kulit kita ni bertindak sebagai penghalang daripada patogen ini masuk ke dalam
badan kita. Kamu dah belajar kan sebelum ni saya dah ajar kamu iaitu kita ada barisan pertahanan kita yang pertama iaitu kulit yang menghalang daripada patogen ni masuk. Tapi apa yang berlaku kalau kita cedera dan kita luka? So jom kita tengok ya. Jadi macam seperti yang saya bagi tahu tadi, so kalau kita luka, bakteria dan juga ataupun patogen ini boleh memasuki badan kita melalui luka-luka itu tadi. Nampak tak dia masuk tu? Jadi kalau kita tengok, jom kita tengok pada luka tersebut. Kat mana dah kita ni? Kalau kita tengok, ini patogen-patogen ni tadi, dia masuk melalui ruang-ruang luka yang tadi tu. Dan kita sekarang berada di mana? Cuba kita tengok. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di dalam salur darah. Yang ni ialah apa? Sel darah merah. So sekarang kalau kita tengok, ini dia salur darah dia. Jadi apa yang berlaku adalah sebenarnya luka ni tadi adalah satu jalan di mana patogen boleh masuk ke dalam salur darah kita. Dan kalau kita tengok dalam darah kita itu sendiri mengandungi sel-sel yang dihasilkan yang khas untuk sistem ketahanan badan kita. Contoh kat sini, ni sel darah. Kita kena elakkan daripada sel darah ni daripada langgar kita. So, sel-sel yang khusus tu tadi, kita kenalikan dia sebagai fagosit. Ini fagosit, ini limfosit. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni. So, kita tengok. So fagosit ni, dia akan detect patogen dan menjalankan fagositosis seperti yang saya terangkan sebelum ini. So apa jadi? Cuba kamu tengok, kalau kita ambil satu fagosit, kita letakkan pada bakteria yang hijau ni tadi. Kamu tengok fagosit ni sebenarnya dia akan ingest. Maksudnya nampak tak ni? Dia akan ingest masuk ke dalam badan dia dan patogen ni tadi dalam badan dia akan dimusnahkan. Seterusnya. Kena elak. Jangan terlanggar. Alamak. Kita kena elak. Jangan terlanggar. So, sekarang kita tengok lagi satu sel iaitu sel limfosit. Sel limfosit ni apa yang dia buat? Sama juga. Dia pun destroy patogen juga. Dengan cara apa? Kita tengok. Kita ambil limfosit, satu pergi bawa ke pada bakteria ni tadi. Apa yang berlaku? Dia detect benda asing seperti bakteria, dia akan dia akan invade juga. Maksudnya dia akan melakukan proses pemusnahan pada bakteria tersebut. Seterusnya, sel-sel sistem ketahanan badan ni akan membunuh patogen yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi, perlindungan ini kita kenali sebagai keimunan.
Okey, ni kamu tengok. Apa jadi kalau patogen tu tadi dia masuk kali kedua? Ni. Ada patogen ni kalau dia masuk kali kedua, apa jadi? Okey, jom kita tengok. Ini bila kita masukkan patogen kali kedua, patogen tadi okey, masuk ke dalam badan kita kali kedua. Apa yang berlaku? Limfosit tadi dia apa? Dia ingat. Okey, ingat tak kita ada belajar tentang sel limfosit B yang menghasilkan memori sel. So, memori sel tu tadi akan ingat. Okey, akan ingat patogen ni tadi dan akan segera menghasilkan antibody. Ini antibody ni. Okey. Dan antibody akan bertindak untuk memusnahkan patogen tersebut. Okey, nampak tak ni? Okey. Okey, so apa yang penting kat sini ialah kamu kena tahu, okey, limfosit dan fagosit tadi dia akan mengesan kehadiran patogen dalam badan kita dan fagosit tadi akan menjalani proses fagositosis sementara limfosit akan membunuh patogen dan menghasilkan antibody. Jadi antibody ni tadi dia adalah sangat spesifik, okey, yang akan bergabung dengan patogen. Okey. Okey. Untuk menguji kepahaman kita, okey, jom jawab soalan ni dan kita bincangkannya bersama-sama. Darjah di bawah menunjukkan proses yang dijalankan oleh leukosit dalam barisan pertahanan badan. Namakan leukosit yang terlibat di dalam proses di bawah ini. Okey, ingat lagi apa nama leukosit? Ada dua nama. Okey. Dia adalah monosit dan neutrofil. Seterusnya, soalan yang kedua, terangkan proses di atas dengan susunan yang betul. Okey, ini adalah proses step by step. Okey, apa? Proses apa nama dia? Fagositosis. Okey, yang pertama, first kali, okey, leukosit akan mendekati dan mengunjurkan pseudopodium mengelilingi patogen. Seterusnya, apa yang berlaku? Dia akan melakukan penginjesan patogen membentuk fagosom. Kemudian fagosom tadi akan bergabung dengan lisosom membentuk fagolisosom. Dan bakteria pun terurai, dimusnahkan oleh lisozim dan dibuang keluar sel. Okey, itu dia proses tu. Okey, yang ketiga, ramalkan apakah yang bakal berlaku sekiranya proses di atas tidak dapat mengawal patogen tersebut. Proses ni proses apa? Saya dah kata tadi, prosesnya ialah fagositosis. Dia adalah dalam barisan pertahanan yang ke mana? Yang kedua. Jadi, kalau kata tak berjaya mengawal patogen, okey, barisan pertahanan yang kedua ni tadi tak berjaya. Jadi, apa jadi? Barisan pertahanan ketiga pula akan bertindak dan limfosit akan menghasilkan antibody. Okey, itu soalannya. Sekian, terima kasih. Biology best.